24 November 2022, sejarah terlakar apabila terbentuknya Kerajaan Perpaduan yang diterajui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik usai pilihan raya umum ke-15. Bagi memantapkan pentadbiran dan barisan kabinet yang dibentuk, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan misi yang tidak pernah lekang bagi mengangkat mutu pendidikan tinggi dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan ilmu. Memacu tugas dan tanggungjawab berat, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dipilih semula sebagai Menteri Pendidikan Tinggi untuk menggalas tugas yang pernah dipikulnya selama 5 tahun bermula 2008 sehingga 2013. Selaku Kementerian Berkaitan Pendidikan, kini di bahu beliau ada amanah yang perlu dilaksanakan dan pembangunan Malaysia Madani yang perlu dilestarikan. Pendidikan tinggi itu mesti terkehadapan dalam soal ini. So ini yang merupakan cabaran yang paling besar untuk pendidikan tinggi, dan inilah yang saya lihat perlu kita lakarkan di peringkat awal. Saya diberi tanggungjawab sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Melahirkan graduan versatile dan paling penting kebolehpasaran menjadi matlamat utama KPT. Agenda ini amat mustahak bagi memastikan graduan yang dilahirkan institusi pendidikan tinggi di negara ini menjadi pasak pembangunan fizikal dan mental. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin selaku individu yang diberi tanggungjawab mengakui betapa pentingnya KPT mewujudkan acuan-acuan yang sesuai dengan perkembangan semasa bagi memastikan para graduan lengkap sahsiah, akademik dan kemahiran. Untuk itu, program keusahawanan di IPT yang mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi akan terus diperkasa dan menjadi agenda penting KPT sekaligus membantu mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Melahirkan graduan cemerlang akademik, tinggi nilai sahsiah dan berkemahiran sesungguhnya bukanlah tugas mudah buat KPT. Akan ada cabaran atau halangan, terutamanya berkait dengan pembiayaan keuangan. Tidak semua pelajar yang berpeluang melanjutkan pengajian di Menara Gading mampu menyara diri mahupun melunaskan yuran pengajian. Ada yang terpaksa bergantung kepada beasiswa atau kemudahan pinjaman pembiayaan. Ada kalanya terpaksa mengikat perut seharian. Apatah lagi ada kalangan keluarga pelajar yang kehilangan punca pendapatan akibat pandemik COVID-19, menyukarkan lagi proses pembelajaran. Prihatin dengan keadaan itu, Kerajaan Perpaduan yang tampil dengan idea menu rahmah meluaskan konsep tersebut ke Menara Gading. Menu Siswa Rahmah yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi ke kafeteria institusi pendidikan tinggi menawarkan menu makanan pada harga hanya RM3.50. Saya rasa menu rahmah sangat sesuai dibawa kepada mahasiswa sendiri kerana kita tahu mahasiswa sendiri mempunyai masalah tentang keuangan, fokuskan bayar yuran dan sebagainya. Jadi menu rahmah ini dibawa kepada universiti di universiti secara keseluruhan, maka ia akan membantu mahasiswa dalam kewangan sendirilah. Biasanya kita makan dalam range harga RM6 ke RM8 kan. Bila menu rahmah ni dibawa RM3, jadi kita banyak save cost kat situ, dan duit yang kita save kan kita boleh spend untuk benda lain yang lebih bermanfaat lagi untuk kita. Kalau dari segi belanjawan, biasanya seminggu akan habis dalam 50. Itu paling minimum bagi pelajar lah. Kalau sekiranya menu rahmah ni semakin diperluaskan dekat dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi, insyaAllah separuh daripada kos yang kami belanjakan setiap minggu akan dikurangkan. I think that this menu rahmah thing is very beneficial for students
in terms of the price is very cheap, and also the nutrients in the Menurama is also very balanced. There's carbohydrates and proteins and all, which I think is very good for students lah. Mahasiswa merupakan pemimpin pelapis negara. Oleh itu, Menara Gading menjadi salah satu medan untuk mengasah bakat kepimpinan dan menguji keupayaan orang muda untuk berfikir secara lebih matang sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Biarpun tidak semua mahasiswa dilahirkan dengan bakat kepimpinan, namun universiti adalah tempat yang paling sesuai untuk melahirkan individu versatile dan multitugas. Dengan memberi kebebasan kepada golongan mahasiswa menggilap bakat kepimpinan menerusi konsep acuan kesatuan pelajar atau student union yang akan memberi kuasa sepenuhnya kepada pelajar. Selepas Yang Berhormat Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi mengumumkan satu komitmen untuk mewujudkan kesatuan pelajar di semua universiti awam terutamanya di Malaysia, perasaan saya itu menunjukkan bahawa akan ada satu ekosistem mahasiswa baharu di Malaysia ini yang mana ianya lebih segar, lebih mandiri dan lebih berkuasa berbanding dengan sistem Majlis Perwakilan Pelajar yang dipakai sebelum ini. Saya kira itu adalah lumrah kehidupan. Bila mana kita gagal, sudah tentu perlu cari hikmah di sebalik kegagalan, dan ada kalanya kita lihat kekurangan perlu ditambah baik dengan sesuatu yang perlu supaya kekurangan itu tidak berulang. Jadi kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa sebenarnya adalah satu proses untuk mendewasakan mahasiswa dan membawa mahasiswa ke arah yang lebih matang berbanding daripada mahasiswa hanya mengikut telunjuk daripada individu ataupun pihak-pihak yang berkenaan. Agenda Mahasiswa Madani membuktikan bahawa keterbukaan para pemimpin kerajaan perpaduan yang tidak gentar dikritik secara positif dan menerima teguran generasi muda selain kesediaan bertukar-tukar pandangan seiring agenda Malaysia Madani. Pepatah tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat memberi gambaran bahawa tiada titik noktah dalam proses menimba ilmu dan kemahiran. KPT sendiri menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat PSH melalui universiti awam, swasta, politeknik dan kolej komuniti. Dengan menyasarkan pelbagai peringkat umur dan golongan, proses meningkatkan kemahiran menjadi pemangkin serta nilai tambah kepada golongan yang berminat menambah keupayaan diri. Lebih menarik, fokus KPT menerusi PSH ini menyelusuri semua golongan, baik daripada industri, belia, golongan B40, warga emas, OKU, ibu tunggal, tanpa meminggirkan mana-mana golongan. Ini cukup membuktikan bahawa KPT merupakan ejen pembekal modal insan kepada kerajaan Madani dan menjadi pemain utama dalam industri yang menjana kemahiran mental fizikal ke arah meningkatkan kualiti kehidupan rakyat Malaysia. Ternyata, agenda KPT begitu luas mencakupi pelbagai cabang tanpa mengenal usia, hanya dengan satu matlamat, iaitu mahu melakar masa depan Malaysia yang gemilang. Marilah bekerja dengan saya demi tanah air kita yang tercinta, demi kemakmuran masa depan anak putera-puteri terbaik bangsa. Dukunglah 11 hasrat dan azam yang telah saya lakarkan, kerana semua itu adalah sebahagian dari pelbagai cita-cita kebangsaan.